Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan adab-adab ketika membuang air. Hadis yang ke-6 pada muka surat 167. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anain. Qalu wa man la'anan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas atau fi zillihim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri dari dua pelaknat. Para sahabat bertanya, apakah maksud dua pelaknat itu wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang buang air di jalan orang ramai atau di tempat teduhan mereka. Jadi dalam hadis ini, iaitu hadis riwayat Abi Hurairah ini, Nabi SAW sebut supaya kita menjauhkan diri daripada dua pelaknat. Yang pertama, pelaknat yang dimaksudkan adalah orang yang buang air, yakni qadha hajat di jalan tempat orang lalu. Yang kedua, tempat orang berteduh. Kalau dalam konteks hadis ni biasanya di bawah pokok kayu yang rindang lah, asalnya begitu. Sebab dulu zaman Nabi dulu tempat pokok kayu ni yang berada di dalam perjalanan ni sangat penting. Sebab dia tidak ada wakaf, wakaf tu lain, wakaf tu nak. Asalnya bahasa Arab tu. Tak ada wakaf, tak ada tempat berteduh. Jadi pokok kayu lah mengambil tempat itu. Jadi penting sungguh pokok kayu yang rindang ini untuk orang yang musafir, untuk orang yang hidup di padang pasir ni lah. Tiba-tiba dia pergi buang air situ. Baik. Cuba kita tengok dua huraian ni, syarah pada hadis ni secara ringkas saja ni. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ini, dua pelaknat itu ialah dua perkara ataupun dua perbuatan yang menyebabkan pelakunya dilaknat oleh masyarakat. Yang mana kedua-dua perbuatan ini adalah perbuatan yang menyusahkan orang lain. Yang pertamanya, buang air di jalan raya lah kita kata, ataupun tidak jalan raya pun, jalan kampung, jalan yang digunakan oleh orang. Itu menyusahkan tu. Menyusahkan. Tamu-tamu zaman dulu lah. Zaman lah ni tak ada dah buat kerja hari ni. Pokok pun payah dia nak dapat lah ni. Dulu pokok duduk banyak. Lah ni tak ada lah. Jadi kita kata buang air tu boleh kata tak berlaku dah kalau zaman kita di kawasan bandar ni lah kita tak. Kawasan kampung pun tak berlaku dah. Boleh katakan setiap rumah tu mesti ada bilik air. Jadi tak ada dah kira-kira ni. Kita apalah. Kemudian dia tu satu tempat lagi buang air di tempat orang berteduh. Yang mana kalau kita perhatikan ni, kita kata buang air di jalan orang yang tempat orang lalu lalang, itu payah dengan berlaku zaman kita. Begitu juga buang air tempat orang berteduh, payah juga nak berlaku. Sebab apa? Sebab kawasan ni semuanya kawasan terbuka. Dan manusia pun padat di kawasan-kawasan tu. Tapi kok mana pun masih boleh berlaku lagi di setengah-setengah tempat tertentu.
Baik, jadi hadis ni cuba tengok bawah tu dia buat tu ringkasnya tapi bagus macam. Jadi mana dua perbuatan ni menjadi penyebab seseorang itu dilaknat oleh orang ramai. Baik, di dalam hadis ini disebut kedua perbuatan sahaja. Namun begitu ia boleh dikiaskan kepada segala bentuk perbuatan yang salah yang boleh mendorong laknat terhadap pelakunya. Perbuatan-perbuatan tersebut mungkin berbeza mengikut tempat atau masa atau bangsa dan sebagainya. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ni sebenarnya jangan kita buat sesuatu yang menyusahkan orang. Tu maksud dia sebenarnya. Kita panggil maqasid, objektif hadis. Jadi cuma Nabi sebut ni oleh kerana Nabi bila dia bercakap dia tumpu pada maksud yang sesuai dengan zaman itu lah. Jadi kalau zaman kita ni apa dia kita mengotor ke tempat awam. Oh kalau kita nak contoh ni isap rokok ke hadirat tak boleh langsung depan ni. Isap rokok di khalayak. Kalau awak nak isap rokok, nak tempat tak ada orang, awak pergilah cari tempat tak ada orang, nak isap jogok. Nah, tak. Jadi kalau kawasan ramai, tamu-tamu ada anak kecil di restoran, bagi saya tu berdosa tu. Sebab apa? Ialah maklumlah kita kata rokok. Kita maklum perkara itu. Jadi cuba eloklah. Cuba elok. Kalau Yusuf Qaradawi dia kata bila kita isap rokok berdekatan dengan orang ni kita buat dua dosa. Dosa mana kita memudaratkan diri kita dan kita memudaratkan orang lain. Dua kali boleh dosa tu. Kena jagalah. Dia kata tak apalah ustaz kita buat dosa untuk kita seorang. Lebih kurang gitulah. dah nak banding daripada dua. Kalau awak buat tu kiranya boleh dosa kau awak seorang. Ni kalau isap dekat dengan orang lain, budak pula misalnya ataupun orang yang jenis pesen tak sihat, lagi besar. Hak moleknya tak sehisap. Pada aiskrim sudahlah. Tak sah. Itu lebih baik. Lepas tu kita ni lama dari saatnya kena berusaha lah bila kita belajar hadis dan kita pun faham dah kehendak agama macam mana, cuba usahalah. Boleh jadi kita bermasalah dengan rokok, orang lain yang tak isap rokok dia ada masalah lain pula. Tidak kata jangan pula kita fikir orang isap rokok ni tak ada kebaikan langsung. Itu salah satu yang kita anggap sebagai kesalahan dalam agama. Orang tak isap rokok ada ngopak kuat juga. Kita tunjuk contoh tu. Tu boleh jadi dia bak rokok ni sesat dia, tapi bak lain tak sesat lagi. Begitulah manusia tu dah. Jangan kita fikir bila kita tengok orang isap rokok dah kita kata tak ada nilai dia tu. Kadang-kadang tak isap rokok ni buat dosa berat daripada tu. Tu. Jangan silap faham lah. Apa kita sebut tu? Sebab tu berleluasa. Dia banyak perkara. Kalau hadirat boleh baca artikel Dr. Yusuf Qaradawi kat 9 dia buat. Kesan buruk dia. Salah satunya membantu ekonomi mana pokok yang kita tahu Zionis lah. Bukan orang tidak Islam saja, makna dia tu sebab rokok ni, syarikat rokok ni memang ma'ruf dia ni penyumbang kepada gerakan Zionis itu. Itu boleh baca dalam artikel dia. Tak kira lah, itu saya sebut tu satu contoh lain kita boleh fikir sendiri mana setiap perbuatan yang menyebabkan memberi kesan buruk kepada orang lain jangan kita buat. Kalau kita buat juga kita akan termasuk dalam hal ni. Kadang-kadang orang tak kenal pun sini orang tak kenal ni. Jangan kita ingat kalau kita buat kesalahan sebab orang tak kenal kita tak apa dah. Ni pun orang tak kenal ni. Bila orang tengok ada najis di jalan raya orang kata, orang akan kata ke dia laknat Allah pada Tuhan punya najis ni. Ni pun begitulah juga. Bila seseorang itu melakukan kesalahan yang menyebabkan mengganggu orang ramai, mesti ada orang yang tak tahan sabar tu. Kalau orang tahan sabar kat astagfirullah dah. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada orang itu. Tu hak jauh benar tu. Orang ramai kan? Paling tidak dia kata menata mana. Pandai beruk. Lepas tu dia sopoh macam-macam lagi. Sebab apa? Sebab manusia yang biasa dalam kih-kih gini dia tak sabar. Baik. Kita kata tak boleh laknat orang gitu. Itu hal lain. Kita tidak nak bicara tu. Kita menjadi punca dilaknat. Itu maksud hari ini. Kita buat sesuatu menyebabkan kita dilaknat. Itu salah. Itu termasuk dalam mendedahkan diri kepada cacian orang. Dan kalimah laknat ni dia lebih berat. Kalau kita kata menata mana, itu tidak seberat laknat tu.
Sebab laknat ni dia bentuk doa supaya orang itu tidak diturunkan rahmat oleh Allah. Tu makna laknat mengikut bahasa agama. Berat tu hadis-hadirat tu. Cuma diletak hadis ni di bawah adab. Mana salah satu adab bila kita buang air, janganlah tempat yang boleh mengganggu orang. Tak kira lah. Kalau tidak jalan pun tempat mana-mana lah. Tak boleh begitu. Kena berhati-hatilah. Kita kata guna bilik air dah, tapi guna tidak cara yang betul. Tisu, mobile kita kata di atas lantai. Lepas tu kita kata tidak pam dia punya tandas itu dah menyebabkan jadi ada ni orang masuk kat. Jadi terganggu orang. Orang nak cepat ni mana nak mari semaya. Enggak setengah orang jenis ngembang. Setengah orang tengok kita lalu kita ingat dah ni duk ingat lagi dalam semaya tu. Ada setengah orang gitu. Bahasa Kelantan dia panggil jenis ngembang. Setengah orang kita gitu mutah dah dia ada. Tak boleh makan nasi dah dia tu. Kena lagu ni lagi besar lah dosa. Jadi tak khusyuk semaya. Ambil masa lama pula tu. Nak boleh stabil akal tu. Tu bahaya tu tak. Jadi kena berhati-hati dah. Kadang-kadang orang kita benda-benda gini dia anggap tak berdosa. Dia anggap tak ada apa-apa pun. Dia ingat ni tidak menjejaskan kehidupan di hari akhirat. Adab-adab ni hadirat, kalau kita nak ta'rifkan adab yang dimaksud mana perbuatan-perbuatan yang kira-kiranya kalau kita buat boleh pahala, tetapi hak ni kalau kita langgar ni dia boleh dosa. Itu mana adab. Dia beza dengan perkara sunat lain. Hak sunat ni kalau kita tak buat boleh pahala, tak buat tidak dikira dosa, cuma rugi kita. Tetapi kalau adab ni tak, dia boleh dosa. Contohnya misalnya kita kata adab masjid, adab mari masjid. Apa dia adab mari masjid? Jaga kebersihan mulut, jangan bau, jangan mengganggu orang. Mana kalau kita jaga tu boleh pahala. Tapi kalau kita langgar tu dia boleh dosa. Tu itu makna adab. Yang dimaksudkan adab. Sebab itulah setengah-setengah ulama dia terjemah ni dalam kita, kalau kita tengok terjemah lah dia panggil, dia sebut disiplin. Disiplin. Agama ni agama adab. Baik. Kena jagalah tu kan. Pijak selipar orang dan sebagainya itu tak boleh belaka tu. Kita meludah tempat itu. Lepas tu kita tidak jiruh kita kata dah. Jadi setengah orang tengok tu rasa jejet. Benda-benda gitu kena jaga tu orang Islam tu. Barulah kita dapat pahala. Mari ke masjid. Lepas tu tempat-tempat yang tidak menasabah. Kita meludah tak boleh juga, kena jaga. Meludah di atas lantai di hadapan pintu masuk masjid, walaupun bukan tempat solat, tempat tak selipar pun tak boleh, tak sesuai tu, tak sesuai. Kena jaga, itu maksud adab tu. Orang jadi tengok tu orang jadi jejek lah. Tu kena jaga. Kalau kita nak pahala mari masjid, kena jaga. Tu termasuk dalam adab. Baik, hadis yang ketujuh, dia kita tengok orang dia satu perkara lagi saya nak sebut di sini. Rasanya sebut dah sebelum ni tak ingat. Dia adab ni selain daripada yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini, memang ulama ada sebut dalam kitab. Adab ni satu lagi dia berkait juga dengan keadaan setempat itu. Dia panggil adab sebab boleh jadi setengah-setengah tempat tu tak apa buat gitu, tapi setengah tempat lain tak boleh. Kena jaga, itu termasuk adab juga tu. Termasuk adab juga tu. Misalnya kita kata kalau kita pergi ke tanah Arab lah, budaya hidup dia lain. Misalnya kita kata apa dia? Kalau kita pergi Masjid Haram tu kan, memang biasa pada lakuh atau belakang. Cuba buat gitu sini nak tahu. Tempat kita. Orang pandai seruk. Apa kurang aja, tapi sana tak apa. Dia tidak jadi masalah. Bahkan orang anggap biasa kita kata duduk masjid ketuk bawa rodang bunyi ketuk biasa sana, dia jadi uruf gitu dah. Lepas tu nak maya dia spray sebab kalau dia nak tubik tak boleh masuk dah. Kenapa ada itu termasuk adab juga. Tapi kalau tempat kita banyak perkara, kalau mungkin di tempat lain boleh, tempat kita tak boleh, itu termasuk adab juga, kena jaga juga. Boleh jadi tidaklah dosa seperti adab yang disebut khusus oleh Nabi, tetapi itu termasuk perkara yang menjatuhkan maruah
pun dikira sebagai adat yang perlu dijaga juga. Kena itu memang ada disebut dalam kitab-kitab. Dia panggil perkara urfi. Urfi ini mengikut pandangnya masyarakat semasa itu. Dan perkara itu sebenarnya tidak bercanggah. Kadang-kadang ada adat yang bercanggah dengan agama tu tak boleh lah. Kena tengok, kena ukur lah pula tu. Baik, hadis yang ketujuh, an Abi Qatadah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina wa idza atal khala fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wa la yatamassah bi yaminihi. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seseorang dari kamu minum, janganlah ia bernafas di dalam bekas air itu. Misalnya dia minum gini, dia minum, mana dalam keadaan bekas tu berada dekat mulut dia, ketika itu dia bernafas. Ataupun bernafas ketika sambil bernafas tu sambil minum, katakanlah. Itu termasuk dalam su'ul adab, buruk akhlak itu. Termasuk dalam buruk akhlak. Cuma ulama sebut dalam kitab, selain daripada zahirnya nampak buruk akhlak, dia ada juga dari sudut kesihatan tu. Ada juga dari sudut kesihatan. Bila bernafas tu takut keluar sesuatu yang tidak perlu tu masuk dalam air. Jadi semua ni sebenarnya untuk mengelakkan daripada orang tengok tu rasa jejek, rasa kembal lah kita kata, rasa jijik. Tu sebenarnya dia banyak sebab. Baik, jangan bernafas dalam bekas, dan bila dia buang air maka janganlah memegang kemaluannya. Jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanan, dan janganlah beristinja dengan tangan kanan. Mana boleh pun, tapi guna tangan kiri. Kita jumpa dah sebelum ni, kita bincang dah ni, dia sebut pula di sini. Baik, cuba tengok keterangan di bawah tu. Baik, larangan bernafas atau menghembuskan nafas ke dalam air di dalam hadis ini mengandungi beberapa kemungkinan. Dari segi maksud dia apa sebenarnya? Kenapa Nabi kata jangan bernafas? Apa maksudnya? Di sini ulama kata ada beberapa ihtimal, beberapa kemungkinan. Antaranya untuk mengelakkan jatuhnya sesuatu kotoran atau menjijikkan daripada seorang, mana masuk dalam air. Jadi maknanya Islam ni penting nak kebersihan. Penting nak kebersihan. Sebaiknya jika hendak bernafas, mestilah mengangkat mulut dari bekas, kemudian bernafas dan meneruskan minum. Maknanya kita jauhkan bekas tu daripada mulut kita, baru kita bernafas. Itu ialah perkara ni sebenarnya. Kalau Islam tidak sebut, kita berasa janggal tu, berasa tak molek tu, nampak tidak beradab tu. Ini dipandang dari sudut prinsip memelihara kebersihan. Daripada hadis ni, dari sudut penjaga kesihatan, mungkin untuk mengelakkan jangkitan kuman jika orang yang menghembuskan nafas dalam air mempunyai penyakit seperti selesema dan sebagainya lah. Namun ianya hanya melibatkan minuman yang dikongsi sahaja. Ialah kalau minumnya dia sendiri pun tak sesuai. Sebab kadang-kadang kuman tu bila keluar, dia masuk balik, dia memberi kesan tidak baik kepada kesihatan. Jadi kena jagalah. Tambah-tambah kalau dalam satu hidangan ataupun berkongsi bekas air itu, lagilah kena jaga. Ataupun bersin ketika pegang kita kata jak lah, minum tu ke satu hidangan, satu jak, tu lagi kena jaga. Sebab itulah bagi saya, kalau kita ada masalah tu tak perlulah kita hadir dalam majlis tu. Tambah-tambah musim sekarang, musim lah ni, musim lah ni, kena berhati-hati. Itu termasuk dalam sunnah juga tu. Jaga. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, larangan seterusnya ialah menyentuh kemaluan dan istinja dengan menggunakan tangan kanan. Ini Nabi larang. Larangan istinja dengan tangan kanan telah dibincangkan dalam hadis sebelum ini. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Kita kata istinja dengan tangan kanan. Itu memanglah tidak sesuai lah. Saya ingat perkara ni kalau orang tidak Islam pun dia faham ni. Secara akal tu boleh faham tu. Dia pun tidak buat gitu juga. Mana kalau dari sudut kebersihan, mana orang tidak Islam pun, dia tidak baca hadis Nabi ni pun, dia akan suruh juga guna tangan kiri. Sebab biasanya orang makan ni guna tangan kanan. Apa tu? Jejek lah, tak sesuai. Walaupun mungkin kita kata hilang, dia bau, dia basuh dengan sabun pula, kita kata dengan, tapi kukuk mana pun. Kalau guru saya dulu masa ngaji Bukhari, takutnya telitah masa nak makan tu.
Hak sedak jadi tak sedak hilang selera. Lepas tu kata istilah ulama dia panggil su'ul adab, buruk akhlak. Termasuk dalam buruk akhlak. Tak apalah tu ya. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan di dalam hadis ini dikaitkan dengan buang air. Kalau kita tengok sini larangan guna tangan kanan dikaitkan dengan buang air, ketika buang air. Mana tak boleh pegang kemaluan dengan tangan kanan. Ketika mana? Buang air. Dia kaitkan dengan buang air. Baik, begitu juga dalam riwayat-riwayat yang lain pun kalau sebut larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan, dia berkait dengan buang air. Bukan hadis ni saja, hadis-hadis lain pun begitu juga. Kerana itu ulama berbeza pendapat berkenaan menyentuh kemaluan pada waktu selain buang air dan selain ketika beristinja. Jadi oleh kerana hadis kebiasaan larangan ini berlaku ketika buang air, dia jadi khilaf ulama. Kalau bukan ketika buang air, lagu mana hukumnya? Boleh ke tak boleh? Sebab tu ulama kata boleh. Hak tak boleh ketika buang air ni kerana isu takut terkena najis secara direct itu. Hak tu. Sebahagian mereka berpendapat harus menyentuh kemaluan dengan maksud tertentu, dengan tujuan tertentu. Bukan saja-saja, bukan puas saja dah. Tu tak boleh gitu. Antara hujah mereka ialah jawapan Nabi SAW bila ditanya tentang menyentuh kemaluan. Bila ada sahabat tanya, kita jumpa dah hadis ni sebelum ni. Bila sahabat tanya tentang menyentuh kemaluan ni, Nabi kata, tak ada apa pun. Kemaluan kamu tu salah satu daripada anggota kamu. Hak tu Sayyidina Ali kata supaya telinga, supaya saya setuh hidung saya. Tu. Jadi salah satu punca khilaf. Kenapa? Kerana dia ulama dia tengok hadis-hadis larangan ni berkait dengan buang air. Bila kata buang air ni berkait dengan najis tu. Tak sebab kena najis tangan kanan tu. Sebab apa? Tangan tu kita guna banyak perkara untuk perkara lain. Khususnya berkenaan makan dan minum tu. Tu sebenarnya. Cuba perhati balik ada. Kenapa agama kita diambil kira sesuatu tu dari segi munasabah ataupun tidak? Dari sudut tu memang diambil kira. Sebab tu kita bila nak buat sesuatu, kalau kita tidak ada hukum khusus dari agama pun, kena ambil kira tu munasabah tu. Sesuai ke tidak? Kena ambil kira tu. Jangan kita kata tak ada Nabi sebut hukumnya. Kita pun ikut-ikut buat tak. Dia ada selagi hukum akal. Hukum akal dia panggil. Kalau ngaji sifat 20 ni, sifat 20 ni, dia panggil hukum akal. Hukum adat. Selain pada hukum-hukum syariat, hukum akal kita kata macam mana? Kalau orang ngaji molek dengan cara ikut dengan agama ni, akal dia pun akan selarah jadi. Begitu ya. Kena ambil kira lah. Logik munasabah ke tidak. Baik. Sebahagian ulama tidak mengharuskan berdasarkan kias kepada yang lebih aula ni. Walaupun setengah ulama kata kias ni tak tepat. Tak apalah, kita hormatlah pandangan ulama ya. Sebahagian ulama tidak mengharuskan sentuh kemaluan walaupun ketika bukan buang air. Dalam keadaan lain pun tak boleh juga. Kenapa mereka kata gitu? Kerana mereka kias kepada yang lebih aula. Dia panggil kias aulawi dia panggil. Apa maksudnya? Dia kata kalau dalam keadaan nak buang air yang mana perlu sentuh tu zakat tu, hak tu pun Nabi lari dengan tangan kanan. Kalau dalam keadaan tidak ada kaitan dengan buang air, lagilah patut tidak sentuh. Tu dia panggil kias aulawi dia panggil. Contohnya ginilah kias aulawi. Wala taqullama uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Dalam Quran sebut, mana janganlah kamu herdik ibu bapa, atau bukan herdik sebelum tu. Janganlah kamu kata uff pun tak boleh. Mak suruh ke malah. Hak tu tak boleh. Kemudian wala tanharhuma, jangan herdik mereka. Tetapi sebaliknya katakanlah, bercakaplah, berinteraksilah dengan ibu bapa dengan qaulan karima. Baik. Jadi dalam hadis ayat tu sebut kata uff tak boleh. Lepas tu kalau sepak dia ke mana? Jetik telinga dia, jetik telinga mak dia. Betul mak dia ni lupa ingatan dah. Dia geredah, saya tengok dah gerak. Kita berasa nak sepak dia. Jetik telinga mak dia. Saya kelih. Bahasa sungguh nak sepak tu. Kata bapa lah, sedih kita kelih.
Kita mak kita tak telitah, usah kau nak buat telitah budak. Kita kadang-kadang kita telitah nak mahu kau mak kita kata lalu auzubillah, astagfirullah. Yeti. Patu dia kata pula, nyatok mampu hawa tu. Ada hadirat anak. Saya dengar dia tu. Dahsyat. Kita kelik neng minta lah Tuhan jangan buat aku jadi gitu. Nah, kita dengan ibu bapa ni hadirat. Walaupun ibu bapa kita tidak Islam, tak boleh buat gitu. Jadi ayat tu kata, tak boleh dah. Apa tu lagi kita herdik dia. Kita guna bahasa kasar, jetik telinga dia walaupun dia tak ingat tu. Dia lupa. Banyak lupa. Tak boleh buat gitu. Dosa tu. Tak dapat rahmat tu anak lagu tu. Sikit lagi anak dia akan buat ke dia pula. Banyak kita tengok dalam muka dunia ni gitu. Buat pada ibu bapa, kadang-kadang ibu bapa tak mati lagi. Dia sudah Allah takdir kayak gitu. Banyak kita jumpa dalam masyarakat. Lah ni pun ada saya tengok secara umum saya sebut. Bila dia sakit, tak ada seorang pun anak dia nak pada dia. Akhir sekali dia sewa rumah, dia letak khusus dia. Gicara. Tak setak sekali dengan. Dahsyat. Dulu mak dia sakit dia tak balik. 15 tahun dia tak kelik. Padahal tidak jauh duduk dalam Malaysia. Mak dia sakit baru balik. Balik pun kita kelih pun tak ada nampak bahasa gapuk, nampak gitu lah. Kadang-kadang tu tak ada mati lagi. Mana boleh hidup-hidup kita boleh tengok. Kadang-kadang gitu sebab tu kena beringat benar. Jadi hak tadi tu kita kata dah pun tak boleh, sebut pun tak boleh. Kalau hak lain lagilah. Tu dia panggil kias aulawi ni. Kias aulawi. Dia ibu bapa ni hadirat. Mak saya cerita lah. Dia sebut noyanya ada seorang ayah tu. Anak dia besar dah, anak dia sakit tak boleh bangun, nak mutah. Cari sopik tak jumpa dia, tak ada tangan dia. Tu ayah tu. Dia tak ada tangan dia, so anak dia mutah. Tu ayah dengan anak dia. Sebab tu kalau ingat hal tu ke tak? Sebab tu kita tak boleh dengan ibu bapa ni. Ibu bapa dia sanggup segala-gala untuk anak dia. Dia boleh tak ada tangan dia, so anak dia mutah. Orang lain tak buat gitu. Kalau tidak pak kita, kalau tidak mak kita. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah buat keputusan dua perkara. Tak boleh bincang. Keputusan muktamad dah. Tak akan diubah dah keputusan. Apa dia? Sembah kena Allah sahaja. Kalau ibu bapa wajib berbuat baik. Itu keputusan tu. Tak boleh nak bincang dah. Tetap dah keputusan tu. Itu makna wa qada kan? Saya nak sebut sana kias aulawi. Kita takut kita kata tak bolehnya. Jekah tak apa. Tak. Kalau hak tu pun kita kata ni ringan lah. Ni. Tu pun tak boleh dah. Sah ke hal lain. Nak jetik telinga dia walaupun dia tua, walaupun dia tak nampak mata dah. Nak pergi bilik air pun kena orang bawa. Tak boleh buat gitu. Tak boleh buat gitu. Baik. Ni dia panggil. Bagi ulama ni, dia kata hak ni. Kalau ketika nak buang air pun Nabi lah kan. Kalau ketika tidak tu lagilah tak boleh. Dia pakai kaedah kias aulawi dia panggil. Maknanya lebih patut lagi lah tak bolehnya. Itu dia panggil kias aulawi. Baik. Kias tersebut ialah jika memegang kemaluan ketika perlu iaitu istinja dilarang dengan menggunakan tangan kanan, maka ketika tidak perlu sudah pasti larangan itu lebih kuat lagi, lebih patut lagi larangan itu kepada kita. Itu dia panggil kias aulawi lah. Abu Muhammad bin Abi Jamrah mengkritik pandangan tersebut dengan mengatakan keperluan tersebut bukan hanya khusus kepada ketika istinja sahaja. Mana larangnya tak boleh pegang dengan tangan kanan ni, kata Abu Muhammad bin Abi Jamrah. Dia kritiklah. Sebaliknya beliau berpandangan larangan tersebut khusus pada ketika kencing dari sudut diberikan hukum sesuatu pada sesuatu yang berdekatan dengannya. Bila dilarang istinja dengan tangan kanan, maka dilarang juga menyentuh alatnya. Jadi Abu Muhammad bin Abi Jamrah ni, dia kata, jadi bila Nabi larang ketika buang air tu setuh zakar ataupun dubu, sebab dalam dia sebenarnya dubu tu tak ada sebut dalam nas. Hak sebutnya zakar ya. Cuma antaranya dalam mazhab Syafi'i dia kata zakar tu kemaluan. Enggak, kemaluan ni bukan zakar saja. Jadi dia kias kepada kemaluan belakang. Sebab dubu tak ada disebut secara khusus dalam hadis, memang tak ada.
Tapi sebab tu setengah ulama hak tidak dalam mazhab Syafi'i lah, dia kata dubur tak apa sebab tidak disebut, yang disebutnya zakar sahaja. Inilah yang mendorong setengah ulama, dia kata zakar tu sendiri dalam bahasa Arab makna apa? Dia bahas sudut bahasa pula tu sakit kepala kita tu. Boleh ke tidak zakar ni? Kita faham dubur juga. Dia kata boleh juga. Dari sudut bahasa. Tu sebab tu hadirat kita kena ingat salah satu punca khilaf kerana masalah bahasa. Masalah bahasa. Agak dalam bahasa Arab ni banyak. Kalau ngaji bahasa Arab, dia jumpa satu istilah dia panggil lafaz mustarak. Kalau ngaji bahasa dia jumpa mana satu lafaz tapi boleh dipakai dengan banyak makna. Tu banyak benar dalam bahasa Arab. Misalnya Qur'un. Qur'un tu boleh dengan makna suci daripada haid, boleh dengan makna ketika haid. Salah satu quru, 3 quru. Iddah tu dah. 3 quru. Quru tu setengah kata 3 kali suci. Mana 3 kali suci dia kena bermula dengan suci lah. Mana katakanlah dia dicerai, ketika dia haid tak kira tu. Bila suci taksi tu kira. Tapi kalau kira 3 kali haid, 3 kali haid mana kena kira, kalau katalah dia kena cerai ketika haid, kira selalu dah tu. Ketika haid tu kira selalu dah. Apa jadi khilaf tu? Qur'un tu dia ada 2 makna. Enggak kalau ainun siapa ni makna? Ainun mata matahari, ainun mata kasih pun boleh, ainun makna mata gelap pun boleh. Bukan mata gelap ni, mata tu special brand ni kata. Kau boleh panggil detektif, penyiasat tu. Bukan mata gelap, mata itu tu tak boleh pakai mana tu. Dia boleh banyak makna. Dengan makna air mata yang keluar daripada bumi pun boleh. Ainun itu dengan mata ni pun boleh. Siapa ni makna? Dalam bahasa Arab memang gitu. Enggak kalau dalam fiqh ni enggak sebut tak ni lah. Kita kata kalimah Qur'un sepatutnya ni zakat. Ada dalam syarah Nasa'i tu ada sebut. Bincang tu. Jadi ulama yang kata termasuk dubur ni walaupun tidak disebut dalam hadis sebab dia kata termasuk juga zakat. Kan sebut kata farah lah. Farah ni orang kita, bahasa Melayu kita pakai farah. Mana kemaluan perempuan lah. Tak dalam hadis guna juga untuk kemaluan lelaki. Jadi bila kita nak faham hukum dia kena faham dalam konteks bahasa Arab. Baru kita bawa ke dalam bahasa kita. Jangan kita kata farah. Farah ni kita pun fikir dalam bahasa Melayu makna kemaluan perempuan. Tak salah lah kita faham hadis gitu. Tu sebab tu dia bahasa Arab ni ulama letak seseorang nak jadi mujtahid dia mesti tahu bahasa Arab, bukan tahu menguasai bahasa Arab. Sebab Imam Syafi'i siapa boleh bersyair lah. Mahirnya bahasa tu. Tu kan. Boleh buat syair ni, boleh buat dalam bentuk syair, kaedah fiqh. Bukan main tu. Baik, cuba tengok lagi lah sini. Jadi kata Abu Muhammad bin Abi Jamrah ni, dia kata sebenarnya tidak semesti, tidak khusus pada istinja saja larangan ni. Boleh juga untuk lain. Tu. Maknanya khilaf lah. Jadi nak pegang mana? Oh ya, sebab orang kita ni dia kata dia sebut je, ada lah sebut lah. Maksud dia molek, dia sebut saya lah. Dia tu ustaz dia sebut khilaf. Lepas tu tak ayat nak pegang. Kata muka nama lagi khilaf. Tak ke khilaf kita tak baik benda ni khilaf tapi saya nak awak pegang ni. Tak boleh lagi tu. Tak boleh gitu. Ikut awak nak pegang mana tu. Muka bagi khilaf. Cuma saya sebut tu ada lebat ni saya, memang kita tak batal maya. Kita bincang dah ke sebelum ni. Setuh kemaluan. Kalau kita kata kencing ni pun tak. Kalau kemaluan lelaki, lain. Dia bahas juga lah kita atas kemaluan perempuan. Pegang lagu mana? Dia tak serupa fizikal dia tu dengan lelaki. Jadi kalau pegang kemaluan lelaki, kita kata agak jauh tu nak kena air kencing tangan dia sebab fizikal dia gitu. Tapi kalau kemaluan perempuan, mungkin. Sebab kedudukan dia punya fizikal dia tu gitu. Hak tu pun ulama ambil kira tu. Dalam nak menetapkan hukum. Sebab tu hukum mana pun saya Ali kata kemaluan aku ni supaya telinga, hidung ke apa tu. Hak tu dalam konteks bukan ketika buang air ni. Iyalah munasab logik jugalah setengah ulama kata munasabah pegang zakat jadi batal maya. Sedangkan kalau jamu air kecil tak batal. Air kecil tu kan. Kalau kita kecil tu batal, engko kita jom kecil. Ni air kecil orang lain. Katakanlah mak kita hak tua tu kencing. Kakak kita basuh mak kita nak basuh air kecil atas latar, tak batal wuduk kita.
Kita jaga mak kita kecil, kakak kita dah lah basuh dia punya kemaluan mak kita lah basuh latang tak batal maya kita. Tiba-tiba tu jadi batal. Tu setengah ulama kata tak logik tu. Sebab tu larang yang Nabi sebut ni termasuk dalam bab larangan supaya bercermat dengan najis tu. Ada yang kata begitu. Nabi tak sewi pegang tangan kanan tu sebenarnya buat apa? Bukan kerana zakat tu, kerana takut kena sesuatu yang keluar daripada kemaluan tu. Lama ulama berpendapat gitu. Kita kata sebab gini kalau apa tangan kiri boleh pula. Lepas tu dia pegang dengan tangan ni dok. Kalau pegang dia sebenarnya kalau pegang kita kata hak bagi kata tak leh lah. Tak leh tu. Baik kalau pegang dengan tangan contohnya kalau tidak sabit nak kecing nak berok lah kata. Pegang dengan tangan kiri ni tak batal ke? Pulaknya. Tak leh pegang tangan kanan apa batu. Lepas tu kalau pegang tangan kiri tak batal ke? Batal betul lah. Tapi setengah kata memang tak. Kok mana-mana kiri kanan pun batal. Cuma larangan itu sebenarnya dari segi adab. Batal tu memang batal. Ada yang kata begitu. Awak pegang dengan tangan kanan ke, ketika nak buang air ke, tidak nak buang air ke, semua batal. Guna tangan kiri batal, tangan kanan pun batal. Cuma larang tangan kanan, boleh tangan kiri. Itu dari segi adab. Ada yang kata gitu. Jadi saya pegang tak batal lah. Kalau dalam keadaan, memang tak batal. Dalam keadaan biasa lah. Kalau kencing tu, kerana kencing tu batal. Ramai juga sahabat kita Sayyidina Ali misalnya antaranya lah. Lepas ada lagi sahabat-sahabat lain. Lepas tu hadirat nak pegang dengan kata batal. Batal ada pegang tu. Tak ada apa pun. Jadi batal lah. Jadi kita tak boleh nak pasal orang lain. Awak kena pergi hak tu juga lah. Saya pergi hak tu. Tak boleh gitu. Tak boleh nak pasal bab ni. Baik. Imam Al-Aini berpandangan bahawa larangan tersebut dengan maksud membersihkan tangan kanan dari menyentuh anggota yang terdapat kotoran dan hadas. Cuba tengok. Al-Aini kata sebenarnya larangan itu dengan maksud supaya tangan itu tidak jadi kotor. Supaya tangan itu tidak jadi kotor kerana menyentuh anggota yang terdapat kotoran dan hadas. Maknanya di sini bukan zat kemaluan itu, tetapi adalah kerana kotoran yang ada pada dia. Hak ni lah ulama kata, setengah ulama kata baik. Kalaulah kerana najis tu, sedangkan najis tu dia tak batal kalau setuh. Misalnya najis tu, contohnya air kecing. Air kecing siapa-siapa lah kita kata hak sudah. Bukan hak budak cik tu. Bukan hak minum susu mak dia hak lain. Kira-kiranya itu. Kalau tak batal setuh. Tiba-tiba air kemaluan tu kalau duduk di kemaluan, setuh kemaluan yang ada najis tu jadi batal. Kok mana? Jadi dia kata batal tu kerana awak kencing. Baik sekarang ni dia gini ada hadrat tak terima tak apa, cuma pandangan ulama. Dia kata bila kita kencing boleh jadi air kencing tu akan ada lah kena pada kemaluan tu, ataupun kena kepada kita kata buah zakar ke. Jadi hak tu Nabi tak sewi setuh dengan tangan kanannya, setuh dengan tangan kiri lah. Tu Nabi larang tu sebab apa tangan kanan ni buat apa ya tak uji tangan kanan. Apa tangan kanan, tangan kiri ni lagu mana cerita dia nya? Cerita dia tangan kanan ni banyak kita guna untuk makan, untuk gapo. Kira-kiranya hak nak salah dengan orang tangan kanan. Cuba bayar kau nak salah dengan kita. Lepas tu dia tahu dia ni jenis pasal setuh tangan kanan. Ataupun kadang-kadang nampak basuh lagi tangan dia. Dia masuk bilik air. Kadang-kadang basuh juga kata ya Allah kata ni. Nak salah dengan dia. Nak ayahnya telitah bagai gitu tu. Hak tu yang Nabi nak jaga tu. Tak begitu menunjukkan jadi tak sedap hati jadi. Jadi hak tadi bila dia kencing memang batal kencing tu. Cuma kemalu apa ni najis tu kena di kemalu. Hak tu Nabi tak setuh dengan tangan kanannya. Sebab tu setengah ulama kata dia bukan setuh tu jadi batal. Dak. Okeylah pula situlah. Jadi kalau kita nak pakai hak mudah tempat kita ni tak kira batal. Hak tu mudah. Cumanya saya sebut teranglah. Bukan benda ni khilaf kita pergi tak batal tu. Kalau hadir nak pergi batal, batal tak ada apa-apa pun. Lepas tu dah batal kena ambil sembahyang pula lah. Tu. Tapi kok mana pun kuat sebenarnya hujah dia kata kalau tak sabit dengan kecing, tak sabit dengan buah air besar, setuh saja tu. Lepas tu kita kata wak gapo dia setuh tu. Ikut tak caralah tu. Dia terpuas tu saja. Batal kau tak? Waktu ulama kata
Ada kata batal, ada kata tua mudah. Kok tapi Zain Ali kata ni dia merujuk ke hatu sebenarnya. Merujuk ke hatu. Ataupun kita kata rasa gatal lah. Mana garu ke atas pakaian tu tak ilah. Kita pustuh malah. Kan mana kalau kita pegang pendapat batal-batal. Tapi kalau kita pegang pandangan ulama yang kata tak batal. Lepas tu apakah hukum batal tak batal ni dak? Semata-mata pandangan ulama? Tidak. Tadi kan Nabi kata bila sahada satu ketika. Jadi hak sahabat tanya setu kemaluan batal ke dak tu Nabi kata batal apa batalnya dia ke satu juzuk anggota kamu. Ketika mana tu Nabi sebut gitu? Ketika tak berkait dengan istinja tu. Tak berkait dengan buang air hadis tu. Di situlah ulama kita mikir dalam keadaan tidak tu tak batal pula. Jadi mana ulama yang kata tak batal dia tarjih hadis tu lah. Tu gitu bukan kata semata-mata pandangnya ulama gitu saja tidak. Mana dia ada dalil jugalah. Dia ada dalil juga. Tu dalil dia enggak kita jumpa dah sebelum ni. Baik seterusnya kita ambil lagi sikit lagi kan. Nabi SAW biasa menggunakan tangan kanan tertinggal tu. Nabi SAW biasa menggunakan tangan kanannya untuk makanan, minuman dan pakaiannya serta tempat yang terpelihara daripada kotoran. Jadi tangan kirinya pula digunakan untuk bahagian bawah badan. Menyentuh anggota-anggota yang merupakan tempat laluan kotoran dan najis, menghilangkan kotoran yang terdapat padanya dan membersihkan najis-najis yang terhasil daripadanya. Begitulah. Jadi hadis yang ke-8 itu kita boleh bincang semula lah tu, insya-Allah. Kita boleh bincang semula. Jadi gitulah hadis hadirat ya. Sebab gini bagus juga kita sebut perkara tu supaya kita ni agak terbuka lah. Sebab setengah-setengah macam-macam dia tuduh pada kita ni mengajar nak ayat pandangnya ulama. Siapa dia ada atau WhatsApp pun ada. Dia atas kat orang lain lah. Dia kata kita tak boleh terima, dia kata tak batal tak boleh terima dia tu. Lepas tu dia label macam-macam lah. Ada gitu. Tapi bukan sini lah. Itu yang saya sebut tu. Maknanya kita bab-bab gini ni tak. Sepatutnya kena terbuka lah. Jadi bila kita sebut gini makna tak ada langsung maksud paksa supaya kita pegang pendapat kata tak batal. Bukan maksud itu. Cuma ayatnya pandang ulama. Lepas tu kita kena ingat, sebab tu saya tekan ke sana ni, ulama yang kata tak batal tu bukan guna akal semata-mata, guna pendapat, cita rasa dia gitu, tidak. Ada dalil juga bagi dia. Sebab tu ulama dia perhati hak kata batal ni mana, ketika mana, keadaan macam mana. Hak Nabi kata supaya anggota kamu yang lain, hak tu ketika mana, semua dia ambil kira. Dan itulah punca jadi berbeza hukum tu. Jadi perkara gitu tidak perlulah siapa perekat kita tuduh menuduh orang lain sesat dan sebagainya. Tidak munasabah gitu. Jadi harap-harapnya perkara itu kita boleh terima lah. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk maklumannya selepas ni lepas Isya tak ada kelas ni. Insya-Allah minggu hadapan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.